Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada kali ini yang akan saya bawakan ialah fidyah dan dam haji. Pertama sekali perlu kita fahami terlebih dahulu apakah itu fidyah dan dam di dalam ibadah haji. Fidyah kerana melakukan larangan ihram, iaitu mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian berjahit yang membentuk lekuk tubuh bagi laki-laki, memakai sarung tangan, menutup rambut atau kepala, dan memakai niqab bagi wanita. Bentuk fidyah dari setiap perlanggaran ini adalah memilih salah satu dari 3 perkara, iaitu menyembelih seekor kambing, memberi makan kepada 6 orang miskin, dan berpuasa selama 3 hari. Fidyah kerana meninggalkan wajib haji iaitu melakukan lampar jamrah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaf wada, dan berihram dari miqat. Bentuk fidyah dari meninggalkan wajib haji adalah kewajipan dam, iaitu menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, maka berpuasa sebanyak 10 hari, iaitu 3 hari saat melakukan ibadah haji dan 7 hari saat kembali ke negerinya. Jika berpuasa saat waktu haji tidak mampu, maka diperbolehkan baginya berpuasa dengan 7 hari di negerinya. Seterusnya, secara jelasnya akan saya perincikan fidyah bagi orang yang berhaji, iaitu terbahagi kepada 6. Yang pertama, fidyah kerana melakukan larangan ihram, iaitu larangannya ialah mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, bercumbu dengan isteri dengan syahwat, memakai pakaian berjahit yang membentuk lekuk tubuh bagi laki-laki, memakai sarung tangan, menutup rambut, kepala, dan memakai niqab bagi wanita. Berkenaan dengan apa sahaja larangan ihram tadi, maka bentuk fidyah dari setiap pelanggaran ini adalah memilih salah satu daripada 3 perkara, iaitu menyembelih seekor kambing, memberi makan kepada 6 orang miskin, atau berpuasa selama 3 hari. Yang kedua ialah fidyah kerana meninggalkan wajib haji, iaitu melempar jamrah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaf wada, dan berihram dari miqat. Bentuk fidyah dari meninggalkan wajib haji adalah kewajipan dam, iaitu menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, maka berpuasa sebanyak 10 hari, iaitu 3 hari saat melakukan haji dan 7 hari saat kembali ke negerinya. Jika tidak mampu berpuasa saat ketika haji, maka cukup baginya berpuasa 7 hari di negerinya. Fidyah yang ketiga iaitu fidyah jaza, iaitu kerana memburu haiwan darat. Bentuk fidyahnya adalah memilih salah satu daripada 3 perkara, iaitu menyembelih haiwan semisal dengan haiwan yang disembelihnya, yang diburunya, lalu memberikan makan kepada orang miskin di tanah haram. Atau yang kedua, memberi makan dengan harga semisal haiwan tadi, lalu memberi makan setiap orang miskin dengan setengah sad, iaitu sekitar 1.5 kilogram.
Pilihan yang ketiga ialah berpuasa setiap satu makanan yang diberikan kepada orang miskin senilai 1 hari puasa. Misal kewajipan memberi makan dari haiwan sembelihan tadi disalurkan kepada 10 orang miskin, maka bererti puasanya selama 10 hari. Fidyah yang keempat ialah fidyah dam bagi yang menjalani manasik tamattu' dan qiran. Bentuk fidyahnya ialah menunaikan hadyu dengan menyembelih dzab, iaitu kambing atau sapi, atau melakukan penyembelihan pada unta. Jika tidak mampu, maka berpuasa selama 10 hari, iaitu 3 hari saat melakukan haji dan 7 hari saat kembali ke negerinya. Seterusnya fidyah yang kelima iaitu fidyah muhsar, iaitu terhalang, tidak mampu menyelesaikan ibadah haji atau umrah, sama ada kerana dihalang oleh musuh, ataupun kerana kecederaan, ataupun kerana kematian mahram, iaitu suami atau isteri, atau kerana yang lain-lainnya yang membuat seseorang itu terpaksa untuk meninggalkan ibadahnya tadi sehingga selesai. Orang tersebut yang disebut sebagai muhsar, dia boleh bertahallul, tidak melanjutkan ibadahnya setelah menyembelih seekor kambing. Jika tidak didapati, maka diganti dengan berpuasa selama 10 hari, iaitu 3 hari saat ketika melakukan haji dan 7 hari ketika kembali ke negerinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Jika kamu terkepung, iaitu terhalang oleh musuh atau kerana sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapati, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ia terhalang dan tidak bersabar, maka ia menyembelih haji lalu mengundur rambut kepala lalu bertahallul. Jika haji tersebut haji yang wajib, maka ia harus mengulangi hajinya. Begitu pula dengan umrah. Namun jika haji atau umrah sunnah, maka tidak ada kewajipan baginya. Fidyah yang terakhir iaitu fidyah jima', iaitu hubungan seksual antara suami dan isteri. Sebelum tahallul awal dan melakukan perbuatan yang mengantar pada jima', hajinya tidaklah sah, namun tetap harus diselesaikan hingga tuntas ditambah menunaikan fidyah. Bentuk fidyahnya adalah menyembelih unta. Jika tidak mampu, maka berpuasa selama 10 hari, iaitu 3 hari saat melakukan haji dan 7 hari saat kembali ke negerinya. Selesai bagi dam, dan kita akan masuk seterusnya pada pembahagian dam. Antara sebab dikenalkan dam ialah meninggalkan wajib haji dan umrah, melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa dalam ihram, melaksanakan haji tamattu' dan qiran dengan menurut syarat-syarat tertentu, meninggalkan tawaf wida tanpa uzur atau sebab yang dibolehkan, dan melanggar nazar semasa mengerjakan haji dan umrah. Terdapat 4 jenis dam haji yang akan dikenakan terhadap seseorang yang tidak menyempurnakan haji dengan sempurna. Itu yang pertama, dam tertib dan takdir. Tertib yang membawa maksud susunan, dan takdir bermaksud ketetapan syarak. Oleh itu, dam ini perlu dibayar mengikut susunan, dan kemampuan bayaran adalah mengikut ketetapan syarak.
Dam ini tidak boleh dipilih atau diganti. Antara contoh kesalahan yang memerlukan bayaran dam jenis ini ialah tidak berihram di miqat, mengerjakan haji secara qiran atau tamattu', luput waktu di Arafah, tidak bermalam di Mina, tidak melontar di Jamrah, serta tidak menepati nazar yang berkaitan dengan ibadah haji. Bayaran yang dikenakan ialah dengan menyembelih seekor kambing atau haiwan ternakan. Bagi yang tidak mampu, hendaklah berpuasa selama 10 hari, iaitu 3 hari di Mekah dan 7 hari apabila pulang ke negerinya. Manakala bagi jemaah haji yang meninggalkan tawaf wida, ia hendaklah berpuasa selama 3 hari setelah berlepas dari Mekah dan 7 hari apabila sampai ke negerinya. Dam yang kedua ialah dam tertib dan takdil. Maksud takdil ialah apabila seseorang tidak berkuasa mengeluarkan makanan, hendaklah ia menggantinya dengan berpuasa mengikut hari-hari dan syarat yang ditetapkan. Sebagai contoh, jika pasangan tersebut melakukan persetubuhan sebelum tahallul pertama, iaitu membatalkan haji, maka perlu disembelih seekor haiwan ternakan, iaitu unta. Jika tidak mampu, perlu disembelih lembu atau kambing. Manakala jika tidak mampu juga, perlu membeli makanan asasi mengikut nilai seekor unta dan disedekahkan kepada penduduk miskin di tanah haram seperti Mekah, Muzdalifah dan Mina, atau perlu berpuasa selama 3 hari di mana-mana sahaja tanpa syarat. Seterusnya dam yang ketiga iaitu dam takhir dan takdir. Dam ini bermaksud ia boleh ditunaikan mengikut pilihan sendiri. Dalam arti kata, seseorang boleh memilih untuk membayar denda mengikut pilihan dan kemampuan sendiri. Antara contoh kesalahan yang dilakukan ialah memakai pakaian yang bersarung atau berjahit bagi lelaki, memakai wangi-wangian, memotong kuku, dan juga bersetubuh kali kedua sebelum tahallul awal. Denda yang dikenakan ialah dengan menyembelih seekor kambing dan disedekahkan kepada fakir miskin, atau memberi sedekah sebanyak 2 cupak makanan kepada 6 orang fakir miskin. Dan pilihan ketiga ialah berpuasa selama 3 hari. Seterusnya yang terakhir, dam takhir dan takdil. Dam ini merupakan pembayaran yang bergantung kepada pilihan sendiri yang tidak ditetapkan, tetapi berdasarkan harga yang berpatutan dan bersesuaian dengan jenis kesalahan. Kesalahan yang dilakukan ialah dengan berburu binatang darat atau menebang, memotong dan juga mencabut pohon di tanah haram. Maka bayaran yang dikenakan ialah menyembelih binatang ternakan yang sebanding dengan binatang buruan tersebut, atau membeli makanan yang bersesuaian dengan harga binatang atau pohon yang rosak itu. Atau pilihan yang ketiga ialah berpuasa dengan mengikut bilangan cupak makanan yang dibeli sesuai dengan harga tersebut. Kesimpulannya, bayaran dam ini adalah bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukan dan ia merupakan urusan sendiri. Dalam arti kata lain, ia adalah bergantung kepada amanah dan tanggungjawab sendiri. Namun para jemaah perlu berbincang dengan mutawif, iaitu orang yang bertanggungjawab dan bertugas terhadap jemaah haji, bagi membantu cara pelaksanaan dam ini. Dam haji ini dikenakan untuk mengingatkan jemaah haji agar kekal berdisiplin dan tidak melanggar aturan dan rukun haji yang ditetapkan, serta sentiasa menjaga kesucian tanah haram tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Maksudnya, haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh berbuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Maka sekian saja penerangan saya pada kali ini tentang topik yang khusus bagi fidyah dan dam haji. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.